Hello, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama kita bersiaran dalam podcast Nuna Meroyan. Hari ini aku nak kongsikan satu movie Jepun yang bertajuk The Miracles of Namiya General Store. Sebenarnya aku cari buku atau PDF novel ni sebab dia recommend oleh Hobi J-Hope. Malangnya aku tak dapat jumpa dia punya buku. Tapi aku jumpa dia ada movie adaptation. Movie ni dia adapt dalam bahasa Jepun. Asalnya novel ni pun dalam bahasa Jepun. Jadi aku nak sampaikan sedikit sinopsis atau review lah untuk movie ni. Pertama, tajuk buku ni The Miracles of Namiya General Store, ditulis pada tahun 2012 oleh Keigo Higashino. Pada tahun 2017 buku ni telah dijadikan filem bahasa Jepun dan ada satu lagi adaptation dia dalam market China. Jadi sedikit sinopsis untuk novel ni. Tajuk buku ni kan The Miracles of Namiya General Store. Namiya adalah nama toke kedai General Store ni. Jadi Mr. Namiya ni dia popular pada tahun 1980 kedai dia tu sebab orang boleh tulis masalah atau concern dia orang pada selai kertas dan Mr. Namiya akan ambil kertas tu dan dia akan jawab soalan, dia akan berikan nasihat. Selepas itu kedai itu ditutup. Tapi walaupun kedai itu ditutup, orang masih lagi hantar soalan kepada Mr. Namiya ni, minta nasihat pada Mr. Namiya dengan meletakkan surat tu dalam hole atau lubang yang ada pada pintu kedai itu. Dan Mr. Namiya akan ambil kertas tu, dia akan tinggalkan jawapan dalam satu kotak susu di luar kedai. Jadi orang akan buka kotak tu, tengok ada jawapan daripada Mr. Namiya. Benda ni berlangsung bertahun-tahun. Pada tahun 2012 ada 3 orang budak lelaki yang nakal. Dia buat kesalahan dan mereka lari ke dalam kedai General Store Mr. Namiya ni sebab kedai ni dah abandoned, dah tak ada apa-apa. Jadi mereka nak sembunyi dalam tu. Apa yang berlaku selepas ini adalah apa yang berlaku di dalam kedai sepanjang malam sampai esok pagi. Maknanya benda ni dia dalam satu malam sajalah. Apa yang jadi bila masuk dalam kedai tu dah lama dah abandoned. Tiba-tiba ada orang masukkan surat. Mereka macam confused lah, apasal ada orang hantar surat kan kat sini malam-malam tu, tak ada orang, ada prank ke? Bukan. Jadi dia orang buka, dia baca surat tu. Bila mereka baca surat tu, mereka sedar yang surat itu ditulis pada tahun 1980, iaitu 32 tahun yang lepas. Jadi mereka macam serius lah, siapa yang nak prank malam-malam buta macam ni kan. Tapi salah seorang daripada 3 orang tu, dia reply surat. Dia tak, masa tu mereka tak kenal pun Namiya tu apa sejarahnya. Dan bila mereka dapat surat yang berumur 32 tahun yang lepas tu, mereka mula Google lah. Salah seorang daripada mereka reply surat tu, dia tulis jawapan nasihat untuk orang tu dan dia letak pada mailbox. Yang amazingnya dapat reply balik dan dia sambung bertulis surat dengan Mr. Namiya. Quote-unquote lah Mr. Namiya ni kan. Tapi sebenarnya budak 3 orang tu. Setelah 2-3 kali surat, mereka bertukar-tukar surat, mereka baru tahu yang lelaki yang mereka tengah tulis surat ni, dia minta nasihat sebab dia rasa macam patut dia give up pada muzik. Tapi bila mereka Google, sebenarnya orang yang tengah tulis surat pada mereka ni in 30 years akan jadi orang yang muzik dia tu akan menjadi muzik yang mendamaikan ramai orang. Jadi mereka kata, jangan give up dengan muzik, don't stop making music. Tapi masa tu mereka tak dapat connect the dot tau. Tak lama lepas tu sampai satu lagi surat ni, jadi seperti orang sebelum ni, dia pun meminta nasihat lah. Jadi dia ada, tak silap aku, ada total dalam 3 orang yang mengutus surat pada Mr. Namiya dan budak bertiga ni yang reply surat tu. Reply mereka ni menyebabkan orang yang terima surat tu ambil the advice dan banyak consequences daripada that one simple letter yang dia orang reply. Bila mereka reply surat tu, orang take action, miracle happen. Antara 3 karakter yang minta nasihat Mr. Namiya tu, dia punya hidup tu connected with each other dan dia akan connected sampai the next 32 years, mana zaman sekarang. Jadi cerita ni review sikit lah sebab aku tak baca novel dia, berdasarkan movie saja. Macam kita tahulah movie ni dia tend to compress cerita tu dan menjadi blur sikit lah sebab dia macam ada 3 timeline yang berbeza dalam satu masa yang sama, iaitu timeline 1980 di mana mereka yang minta bantuan ni tulis surat. Dia ada timeline budak-budak 3 orang tu tahun 2012 dan dia ada satu lagi timeline sebab dia ambil POV daripada Mr. Namiya ni. Mr. Namiya ni timeline dia tu dia agak pening sikit lah sebab kadang-kadang pada tahun 1980 Mr. Namiya ni maknanya dia muda. Ada timeline dia sikit lagi, dia dah hujung usia dia nak mati. Apa wasiat Mr. Namiya pada anak dia adalah at an exact date, ada satu tarikh dan satu masa tu, dia minta anak dia naikkan sebab pada akhir hayat dia tu dia fikirkan apa benda yang nasihat yang dia beri pada orang ni, dia tahu memberi kesan tapi dia tak tahu adakah memberi kesan tak baik sebab mereka take their advice dan benda tu mengubah course of their life dan dia menyesal sebab dia beri nasihat yang salah. Itu dia punya concern yang terakhir lah sebelum dia mati. Adakah aku memberikan nasihat yang baik kepada orang dan adakah nasihat aku tu memberi kesan pada orang lain. Jadi dia kasih wasiat pada anak dia pada sekian tarikh, pada sekian tahun, pada ulang tahun kematian dia pada yang ke-32, tak anak dia naikkan board dan minta siapa-siapa yang pernah terima nasihat daripada dia tulis surat pada dia menceritakan adakah nasihat dia tu berguna pada mereka. Jadi dia macam rupa-rupanya budak-budak ni pada dalam store tu pada tarikh itu lah the miracle happen.
Pada tarikh itulah yang maklumat tu up dalam internet. Orang yang reply tu adalah dia orang menceritakan kesan daripada nasihat yang mereka terima tu dulu. Jadi rupanya semua kisah tu interconnected dan setiap nasihat yang diberi tu dia ada kesan kepada orang lain. At the end of the story, kan ada budak 3 orang tu. Mereka dia macam tak percaya, dia tak boleh terima benda ni, tak macam pada dia tak logik. Jadi apa dia buat, dia ambil sekeping surat kosong. Dia keluar dan dia masukkan, keluar daripada kedai tu, dia masukkan ke lubang tu. Maknanya dia nak kirim surat pada Mr. Namia lah. Dan Mr. Namia terima surat kosong. Dan Mr. Namia reply surat. Dia tulis kepada Nonek, saya tak tahu kenapa awak tulis surat yang kosong, tapi mungkin benda tu melambangkan fikiran awak sekarang. Dan dia memberi nasihat lah, macam mana life ni bergantung kepada macam pilihan apa yang kita buat sekarang. Kau mungkin masih lagi muda, mungkin masih lagi remaja, mungkin fikiran kau kosong, kau punya matlamat hidup tak ada lagi, tapi kau yang akan tentukan benda tu. Dan dia akan beri nasihat-nasihat. Jadi kata-kata nasihat Mr. Namia tu yang dalam real world sekarang dia dah tak wujud dah, tapi in that dimension yang dia boleh terima surat tu dan dia reply surat tu, kata-kata tu sangat kena pada hati budak lelaki. Endingnya adalah happy ending lah, sebab budak lelaki 3 orang ni akhirnya ubah hidup mereka. Macam aku katakan tadi, dia sedikit confusing sebab dia macam ada 3-4 dimension berbeza yang diceritakan macam diceritakan satu-satu. Jadi kita tak nampak ni perubahan tahun bila. Tengok perlahan-lahan kau akan faham lah. Ada pengajaran yang aku dapat dalam cerita ni adalah kita tak tahu sejauh mana kata-kata kita atau nasihat kita memberi kesan pada orang lain. Be mindful of what you say, sama ada secara berdepan atau dalam online sekalipun, sebab dia akan beri kesan kepada orang lain. Dan kalau kita rasa hidup kita ni tak impact pada orang lain, sebab kita seorang je kan, satu individu, macam a speck of dust je kat dalam dunia ni, nothing. Tapi sebenarnya kita human being ni connected antara satu sama lain. Kita punya one decision akan change bukan saja the cost of our own life, tapi dia juga akan change life orang lain. Kita sentuh banyak hati dalam hidup kita ni, tapi kita tak perasan. Pengajaran lain yang aku dapat daripada movie/buku ni adalah dalam hidup ni kadang-kadang kita perlukan that one person yang percaya pada kita. Orang tu tak perlu kita kenal personally pun, tapi that one person yang trust us, percaya pada kita, yang rasa kita ada harapan. Kita cuma perlukan satu orang. Jadi aku tidak pernah pandang serong pada budak-budak, which sebenarnya aku pun pernah berada dalam situasi tu. Budak-budak means budak K-pop yang macam they hold their K-pop support boys ni macam for their life. Macam dia orang buat lagu atau buat kata-kata atau buat video. Bukannya dia spesifik beri semangat kepada kita, tapi sebab kata-kata dia tu kena pada hati kita. Itu yang kita perlukan sebenarnya. Kita perlukan that just one person to believe in us. Dan sebenarnya benda ni dia two ways tau. Kita mahukan orang percaya pada kita, kita mahukan orang ada harapan pada kita. Dan the best way untuk terima benda tu adalah bila kita start beri dulu. Jadi beri harapan pada orang lain, beri encouragement pada orang lain, be nice to other people, dan benda tu for sure akan get back pada kita. Ini salah satu reason kenapa aku suka mencari buku-buku yang J-Hope suggest atau recommend atau dibaca. Sebab buku dia, pilihan dia tu macam melancholy, tapi sebenarnya punya hope atau harapan. So that's all review movie The Miracles of Namiya Jalan Restoh. Harap kita akan berjumpa lagi dalam episod akan datang untuk next review, rant dan sebagainya. Sekian, selamat berpuasa, happy PKP. Assalamualaikum.